InsyaAllah cubaan 1, 2. Baik. Kita mula kuliah maghrib malam ni dengan sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa ashab rizam insyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil amjahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bada Islam ghariban wa sa'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Artinya Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah kepada orang yang asing. Yang saya hormati silakan Al-Fadhil Tuan Imam kita. Tak lupa juga silakan Al-Fadhil Tuan Bilal. Kemudian Tuan Siak, pengurusi masjid, jawatankuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada malam ini lagi insya-Allah. Jadi malam ni kita ngaji kitab Bunyatul Musalli Syekh Daud Qatani di muka surat 3. Semayang wusta adalah semayang asar. Nampak tak? Baik, qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fi darin amin. Telah berkatalah oleh musannif atau pemgarang kitab, mudah-mudahan manfaatkan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Baik, semayang wusta adalah semayang asar. Semayang wusta adalah semayang asar. Walaupun begitu, terdapat juga pendapat-pendapat lainlah berkenaan dengan semayang wusta. Hari itu kita dah sentuhlah. Disebut secara khusus di sini kerana kelebihan. Disebut secara khusus di sini kerana kelebihan dan kemuliaannya berbanding dengan semayang lain. Jadi besarlah kelebihannya lah akan semayang wusta ini berbanding dengan semayang lain. Okey. Sebab turun ayat ini ialah untuk memudahkan orang Islam bersemayang apabila takut. Mana ayatnya? Hafizuna 'alas salawat. Yang ayat yang atas itulah. Ayat 238 surah Al-Baqarah. Hafizuna 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya, dan pelihara oleh kamu
kan, sembahyang 5 waktu tadi dan sembahyang wusta, serta dirikanlah dengan penuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peliharalah sembahyang 5 dan sembahyang wusta, serta dirikanlah dengan penuh taat kepada Allah Taala. Cuma berkenaan sembahyang wusta, terdapat beberapa pendapat lain berkenaan dengan sembahyang wusta ini. Ada pendapat menyatakan sembahyang wusta ialah sembahyang asar. Ada menyatakan sembahyang zuhur. Hari itu kita dah sentuhlah. Seperti pendapat Zaid bin Sabit, Abu Sa'id Al-Khudri, Usamah bin Zaid, Sayyidatina Aisyah. Ada juga pendapat menyatakan sembahyang wusta ialah sembahyang subuh. Kemudian ada juga pendapat menyatakan sembahyang wusta ialah sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Banyak kaulah. Ada pula pendapat menyatakan sekalian 5 waktu. Sekalian 5 waktu tu sembahyang wusta juga. Riwayat dihikayatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada pula pendapat menyatakan sembahyang wusta ialah sembahyang isyak dan subuh. Ini adalah pendapat Abi Darda. Ada pula pendapat menyatakan sembahyang subuh dan asar. Ini pendapat daripada Abu Bakar Al-Bahiri. Okey, banyaklah kaul-kaul lain lah. Mana ada khilaf ulama berkenaan sembahyang wusta inilah. Tapi yang pendapat yang kuat menyatakan ialah sembahyang asar. Macam tu. Baik, apakah sebab diturunkan ayat? Okey, sebab turunnya ayat tadi, hafizuna 'alas salawati was salatu wusta wa qumu lillahi qanitin. Ialah untuk memudahkan Islam bersemayang. Mudahkan orang semayang apabila takut. Menurut satu cerita, orang-orang Islam bersemayang zuhur. Menurut satu cerita, orang Islam semayang zuhur bersama Rasulullah SAW dalam satu peperangan menurut cara semayang biasa. Orang-orang kafir musyrik berada dekat. Orang-orang kafir musyrik berada dekat dengan orang Islam sambil melihat orang Islam tadi bersemayang. Baik, bila selesai semayang, ada orang musyrik yang berkata, jika kamu menggertak mereka, gertak ni menyerbulah. Kalau kamu menyerbu mereka ketika mereka dalam semayang nanti, tentu kamu dapat mengenakan mereka. Kalau dalam kitab Jawi dia kata, jikalau kamu kerompak, dalam kitab Jawi yang asal dia kata, jikalau kamu kerompak atas mereka itu di dalam sembahyang mereka itu, nescaya mengenakan kamu akan mereka itu, dia kata. Tapi yang kitab yang tuan pegang tu dia dah edit lah. Dia dah edit. Jadi perkataan kerompak tak ada. Jadi ditukar dengan menggertak. Jika kamu menggertak mereka dalam semayang, gertak ni menyerbulah, tentu kamu dapat mengenakan mereka ataupun membunuh mereka. Manakala yang lain pula berkata, sesungguhnya bagi mereka sembahyang selepas ini adalah terlebih kasih daripada bapa dan anak-anak mereka. Sembahyang yang dimaksudkan itu ialah sembahyang asar. So sembahyang yang dimaksudkan itu ialah sembahyang asar, tuan-tuan. Lalu malaikat Jibril turun menghadap Rasulullah SAW dengan membawa secara sembahyang dalam peperangan. Sembahyang dalam peperangan. Oleh itu renungilah betapa besar kelebihan dan kemuliaan sembahyang asar, sehingga kan orang kafir pun turut mengetahuinya. Tuan-tuan, inilah kelebihan sembahyang asar. Baik, ada satu hadis menyatakan bahawa anna Nabi SAW, hadis riwayat daripada Zaid bin Sabit, anna Nabi SAW kana yusalli zuhra bil hajirah wa kanat asqal as-salah ala ashabi fanazalat hafizuna ala salawat wa salati wusta. Maksudnya Rasulullah SAW melakukan sembahyang zuhur ketika bersangatan panas di tengah hari. Nabi sembahyang sama dengan para sahabat, masa itu sangat panas. Bil hajirah, jirah ni sangat panas.
ia adalah seberat-berat semayang atas para sahabat. Masa itu berat sangatlah nak semayang, kan panas kan. Mula panas. Jadi nak sujud pun orang kata, ya bukan zaman sekarang kan sujud. Kita duduk sujud atas kapet kan. Empuk kapet tenggelam kan atas kapet tu. Pada zaman Rasulullah tu tak ada atas kapet, cuma atas pasir. Jadi panas kan. Jadi kalau ketika sujud tu letakkan dahi kat tempat sujud tu, panaslah. Mengelintir lah sedar kita kan. Mengelintir panas. Jadi ia merupakan satu cabaran yang hebatlah kepada para sahabat. Macam tu. Tuan-tuan. Jadi para sahabat meneruskan sembahyang. Ia adalah seberat-berat solat atas para sahabat. Kemudian baru turun ayat hafizuna 'alas salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin tadi. Maksudnya apa tuan-tuan? Dan hendaklah kamu memelihara akan segala sembahyang 5 waktu dan sembahyang wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat daripada Abu Daud, Imam Ahmad, Bahari dalam Tarikh Al-Kabir, Imam Tabari dan Al-Baghawi dalam tafsir dia. Baik. Seterusnya, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat cuma saya nak sentuh berkenaan ayat ni. Ayat berkenaan sembahyang takut, sidatul khauf. Mana ayat dia tuan-tuan? Itulah ayat Allah Taala dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 102. Tuan balik nanti boleh tengoklah surah An-Nisa ayat 102 berkenaan dengan sembahyang takut. Jadi para ulama muafakat di atas disyaratkan sembahyang takut ini, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 102, wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah fal takum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khuzu aslihatahum fa iza sajadu fal yakunu min waraikum wal ya'ti ta'ifatun ukhra lam yusalluna fa yusalluna ma'ak wal ya'khuzu khizrakum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfulu an asliyatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahida wala juna 'alaikum in kana bikum azan min matarin aw kuntum marda an tad'u asliyatahum wa khuzu khizrakum innallaha 'adda lil kafirina 'azaban muhina. Maksudnya apabila kamu wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa dalam peperangan, salat sidatul khauf, sembahyang dalam peperangan, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadikan imam, kan? Lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadikan imam mereka, maka naklah sepuak daripada mereka berdiri mengerjakan solat bersama-sama dengan mereka, dan naklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka sujud, maka naklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga musuh, dan naklah datang pula puak yang lain, kumpulan yang kedua yang belum sembahyang kerana menjaga musuh tadi, maka naklah mereka bersolat berjemaah bersama-sama denganmu ya Rasulullah. Maka naklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir masing-masing memang suka kalau kamu cuai lalai dalam senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai. Supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu secara beramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing. Jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan ataupun kamu sakit, maka naklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan bagi orang kafir itu azab seksa yang amat menghinakan. Azab seksa yang sangat menghinakan, tuan-tuan. Ni antara kafiat lah. Kafiat dan cara lah. Dia ada 3 cara kan. Dia ada 3 cara sembahyang takut ni. Ini salah satu daripada cara dia lah. Maknanya Nabi akan berdiri
dengan satu kumpulan sahabat sambil memegang senjata tu kan. Satu kumpulan lagi bersiap sedia. Bersiap sedia. Okey, Nabi akan sembahyang bersama kumpulan sahabat yang pertama. Lepas tu sampai satu masa dan ketika mana kumpulan pertama ni akan berundur ke belakang pula. Masihlah kena sembahyang tapi berundur ke belakang. Berundur berapa langkah ke belakang tapi masih dalam solat. Kemudian datang pula kumpulan yang kedua. Takbir dan terus mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kumpulan kedua tu dia bagi salam awal. Kumpulan kedua bagi salam awal. Okey. Kumpulan pertama dia bagi salam awal. Kumpulan kedua bagi salam nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Caralah antara dia. Ini biasa dalam peperangan berlakulah. Okey, siapa yang pernah ikut kata menjadi tentera askar kan. Jadi kemungkinan besar dia pernah mempraktikkanlah sembahyang dalam peperangan ni. Satu lagi cara iaitulah dalam keadaan saya tak ingat yang satu lagi itu dalam berkecamuk peperangan. Bila berkecamuk peperangan ni boleh macam mana sekalipun. Walaupun kamu tengah menunggang kuda, walaupun kamu tengah menghunus pedang, boleh bersembahyang masa itulah. Itu sembahyang dalam keadaan berkecamuk lah. Sembahyang tetap didirikan. Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa macam mana keadaan sekalipun sembahyang mesti dibuat. Amat malam bagi orang yang sihat tubuh badan dan ada masa yang lapang tetapi tidak mengerjakan solat. Sedangkan para sahabat dan juga Nabi SAW dalam perang yang berkecamuk pun tetap mendirikan solat, tuan-tuan. Sembahyang tidak boleh tinggalkan. Baik, boleh? Boleh insya-Allah. Seterusnya dan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi. Telah memilih Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu akan 4 kaifiat daripada 16 kaifiat. Rupa-rupanya ada 16 kaifiat sembahyang dalam peperangan ni. Sebut dalam kitab Ilm, dan telah memilih Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu akan 4 kaifiat, 4 cara daripada 16 cara. Setengahnya disebutkan hadis dan setengah disebut dalam Quran. Untuk penjelasannya yang lebih lanjut tentang kaifiat solat khauf, rujuklah kitab Bughiyatul Tulab karangan Syekh Daud Fatani rahimahullah taala. Baik, seterusnya dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, munibina ilaihi wattaquh wa aqimus shalah wa la takuna minal musyrikin. Wahai orang-orang yang beriman, munibina ilaih, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepadanya, wa aqimus shalah, dan tetaplah dalam mengerjakan sembahyang, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk daripada golongan orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran lah, ni tambahan kan tentang galakkan sembahyang. Galakkan ataupun seruan kepada mengerjakan sembahyang, dan Allah Ta'ala nak cerita tentang orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang banyak bertaubat. Para ulama telah ikhtilaf ataupun hilaf kepada perkataan munibina. Kita lihat dalam Quran tu, surah Ar-Rum ayat 31, terdapat ayat al-munibina ilaih. Mana kembalilah kamu kepada Allah dan patuhlah kepadanya, wattaquh, dan patuhlah padanya. Jadi kata-kata munibina ilaihi, kata Ibnu Zaid dan Ibnu Juraih, maksud munibina ilaih rajiina ilaih bitaubah wal ikhlas. Kembali ke mereka kepada Allah dengan bertaubat serta ikhlas hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang nak solat ni mestilah hati dia ikhlas kepada Allah. Kosongkan hati daripada mengingati perkara-perkara yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara dunia kan. Macam tu. Munibina ilaih, maksudnya
raji'ina ilaihi bittaubah wal ikhlas. Kembali mereka kepada Allah dengan bertaubat serta ikhlas kepada Allah Taala. Kemudian pendapat Yahya bin Salam, dia kata munibina ilaihi, maksudnya muqlibina ilaihi. Muqlibina ilaihi maksudnya berhadap mereka kepada Allah. Berhadap mereka kepada Allah. Kemudian Abdul Rahman bin Zaid berkata, maksud dengan munibina ilaihi muti'ina ilaihi. Muti'ina ilaihi maknanya taat. Taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai ulama pula menyebut munibina ilaihi maksudnya taibina ilaihi minaz zunub. Taibina ilaihi minaz zunub. Maknanya bertaubat kepada Allah daripada segala dosa-dosa dia. Dosa-dosa dan juga kesalahan mereka. Itu ciri orang sembahyang lah. Kerana ciri orang sembahyang ni sudah tentu dia menghadap diri pada Allah dan takut kepada Allah serta mengikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala dan juga bertaubat daripada segala dosa dan kesalahan yang lepas. Maklumlah kita ni sebagai kata hamba Allah Ta'ala, anak Adam ni memang selalu buat dosa. Kita jangan anggap diri kita ni maksum, tak ada dosa apa-apa kan. Kita tetap ada mengerjakan dosa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dia kata kullu ibnu Adam khata'un wa khairan khata'un at-tawwabun. Setiap anak Adam berdosa. Setiap anak Adam ada melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang berdosa iaitulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran daripada makna al-munibina ilaih. Firman Allah Taala tadi kan. Jadi mereka itu kembali kepada Allah dan takut kepada Allah, wa aqimus solah, dan mereka itu tetap mengerjakan sembahyang, wala takunu minal musyrikin, kan, dan jangan kamu termasuk orang yang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Baik. Okey, apa dikatakan taubat? Definisi taubat kepada tuan-tuan. Taubat dalam bahasa Arab memberi erti mutlaq ar-rujuk. Mutlaqur rujuk. Semata-mata kembali. Semata-mata kembali, itu dikatakan taubat. Baik. Taubat pada istilah. Istilah pula barang yang terimpun padanya 3 perkara. Okey. Taubat segi istilah barang yang terkumpul pada 3 perkara. Pertama, berhenti daripada maksiat yang dilakukan. Berhenti pada maksiat, stop lah. Stop daripada dosa dan maksiat yang kita buat. Yang kedua, menyesal. Menyesal atas melakukan maksiat kerana Allah. Yang ketiga, berazam. Berazam tidak akan kembali kepada maksiat yang dilakukan tadi. Ini rukun taubat lah. Ini termasuk rukun. Ini rukun taubat apa? Nasuha. Taubat nasuha je itulah. Pertama, berhenti. Stop. Berhenti daripada melakukan maksiat tadi. Yang kedua, menyesal. Kalau berhentinya menyesal tak ada pun tak boleh. Berhenti dan menyesal. Menyesali di atas maksiat yang telah pun dilakukan. Yang ketiga, berazam. Tidak akan kembali lagi melakukan perkara tersebut. Okey? Jadi syarat-syarat tersebut itu, jika maksiat dilakukan itu tiada bergantung dengan sesama manusia. Okey, ni kalau maksiat dan dosa tadi yang tak ada hubung kait dengan manusia lah. Maksudnya hanya hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ada 3 tadilah syarat dia. Tetapi jika bergantung dengan manusia, makna ada kait dengan manusia, so kena ada tambah lagi. Tambah lagi yang keempat. Apa tambah yang keempat? Diberi balik hukukun kepada empunyanya, atau mendapatkan bara'ah kelepasan daripadanya. Yang keempat syaratnya sama ada dikembalikan barang yang kita ambil. Contohnya kita ambil barang orang, kita curi barang orang kan, kembalikan semula kepada empunya barang. Yang kedua, minta lepaskan bara'ah, lepaskan diri daripada orang yang berdosa tadi. Minta maaf lah, minta maaf kan, silap, salah dan sebagainya. Sama ada sengaja ke tak sengaja. Kalau sengaja cakaplah sengaja, saya sengaja ambil kau punya.
Saya sengaja curi sekirap kau. Saya sengaja curi kau punya lantun. Kan, kotak koping kau. Sengaja saya curi. Kan? Sekarang saya dah menyesal lah. Saya nak pulang kalau kotak koping balik. Tu kalau kotak koping boleh jual lagi. Kalau kotak koping dah dijual, jadi duit lah. Kan? Duit je lah kena pulang kan. Kata, berapalah kos kotak koping kena curi tu. Contoh, keping berapa kotak harga berapa? Kalau suatu koping ni curi, pulanglah satu koping. Berapa harga semasa kan? Macam tu. Baik. Itu kalau seandainya yang tuan punya barang tu masih dapat lagi. Masih kita jumpa lagi. Kalau tuan barang dia tak mana dah? Ataupun dah meninggal dunia kan? Dah meninggal dunia, dah masuk ke alam barzah, alam kubur yang tuan punya barang. So macam mana? Salah satu caranya ialah kita bersedekah lah. Bersedekah. Ataupun kita pulangkan kepada anak dia lah. Anak dia yang masih hidup. Kalau tak ada jumpa langsung, kita bersedekah dengan niat kepada si mati, kepada arwah tadi lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa dan juga kesalahan-kesalahan kita. Baik. Kemudian termasuk syarat taubat lagi, antaranya ialah naklah taubat itu dilakukan sebelum sampai nyawa ke halkum. Malam yughayyir, disebutlah hadis. Malam yughayyir ataupun yughayyir, selama mana nyawa dah sampai ke halkum. Bila nyawa dah sampai ke halkum, tuan, macam yang berlaku kepada Firaun. Bila nyawa dah sampai ke halkum, dah menerima, dia dah terima azab Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maka tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan umat Nabi Yunus alaihissalam. Tuan ingat tak umat Nabi Yunus? Kan Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia berdakwah, tak ada siapa yang nak beriman dengan dia. Maka dia pun, Nabi Yunus pun melarikan dirilah, pergi daripada tempat itu. Kemudian datanglah azab Allah dalam bentuk awan yang hitam kan. Awan hitam datanglah nak turun azab kepada kaum Nabi Nuh. Bila azab tadi sampai, belum sampai lagi, dah nampak nak sampai dah, maka kaum Nabi Nuh tadi sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sempat bertaubat. Jadi taubat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berbezalah dengan Firaun dan juga kaum bala tentera Firaun, yang mana mereka itu tak sempat bertaubat. Nyawa dah sampai ke hukum barulah nak bertaubat. Itu perbezaan dia lah. Itu dibahas oleh ulama tafsir. Dalam kitab Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wabah Zuhaili, dia ada bahaskan berkenaan dengan itu, apakah perbezaan yang berlaku antara Firaun dengan umat Nabi Yunus alaihissalam. Macam mana perbezaan dia? Kenapa umat Nabi Yunus itu tak dikenakan azab? Kenapa umat Nabi Yunus diterima taubatnya kepada Allah Ta'ala? Berbeza dengan Firaun dan juga pada tentera dia. Itu beza itulah. Maknanya belum sampai ke halkum lagi. Tapi azab itu dah nampak dah datang. Mereka sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Itulah tadi. Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala, dan seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Kan? Surah apa ni, tuan-tuan? Surah Al-Mu'minun. Surah apa? Surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang beriman itu berjaya. Berjayalah orang-orang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu mereka yang khusyuk dalam mengerjakan sembahyang. Mereka yang khusyuk dalam sembahyang. Baik. Kemudian surah Al-Mu'minun. Kemudian surah Al-Mu'minun lagi, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang tetap menjaga dan juga melihara akan
akan sembahyang mereka. Ni ayat ni tuan nak cerita tentang ciri orang-orang beriman. Kalau tuan nak tengok ciri beriman, tengok ada surah Al-Mu'minun. Kan? Dia ada banyak ayat situ tentang orang-orang yang berjaya. Salah satu daripada orang berjaya tadi adalah orang yang menjaga sembahyangnya, melihara sembahyangnya. Kalau boleh sembahyang di awal waktulah, yang paling baik. Nabi SAW pernah bersabda, kan, khairul a'malul afdal. Mana amalan yang paling baik? Ada seorang lelaki tanya dengan Nabi lah, mana sembahyang yang paling baik? Mana amalan yang paling baik? Apa jawapan Nabi Muhammad SAW? As-salatu ala waqtiha. Sembahyang pada waktunya ataupun sembahyang di awal waktu. Itu yang pertama. Kemudian ayu afdalul afdal. Kemudian apakah lagi yang amalan paling baik? Nabi jawab, birru walidaini. Birru walidaini, taat kepada dua bapa. Summa ayu, kemudian apakah lagi? Al-jihadu fi sabilillah, itulah berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita kena jaga sembahyang solat kita lah. Solat di awal waktu. Jangan leka-leka, kan? Jangan kita sibukkan dengan perkara dunia sehingga sampai dah hujung-hujung nak habis dah baru sibuk nak sembahyang. Macam tu. Anak-anak kita pun itulah kita kena pesan lah. Anak-anak kita, cucu kita, kan? Kena pesan selalu tu. Kadang sibuk, kan, tengok gadget, pandang gadget. Kadang mak ayah balik pun tak sedar. Asyik menatap benda tu je, kan. Asyik menatap gadget je, kan. Dia antara kesan buruk yang berlaku disebabkan oleh COVID ini, kan. Jadi anak-anak kita tu asyik menghadap gadget. Itu lah kesan buruk dia. Tak satulah. Kenapa? Kerana ialah terpaksa belajar melalui online. Bila belajar online ni, jadi nak tak nak memang handset selalu kat tangan. Asyik pegang handset je lah. Ni antara kesan buruk yang tak baik, kan. Bila handset kat tangan tu, bila dah habis kelas kan, dia dah buka benda lain lah. Tu buka benda lain. Jadi Quran pun dah jarang buka, kan. Dia pegang. Macam tu. Jadi kadang orang kata atuk balik pun tak sedar. Wan balik pun tak sedar. Tengah asyik menghadap benda tu je. Nampak muka pun bercahaya-cahaya, kan. Ingat muka dia dapat nur cahaya. Tak, tapi cahaya handset, tuan-tuan. Nampak lang gelap, kan. Terang, nampak muka je cahaya. Tu pun menghadap handset. Kadang main game. Dah habis kelas, dia main game lah. Buka game, kan. Benda tu ada je. Dia download je benda tu. Yang penting ada internet. Kalau duit tak ada kan minta ngatuk. Tak kawan. Tak kawan. Tu duit tak ada. Nak top up internet, kan. Jangan nak top up. Jadi lekor lalai lah benda tu, kan. Baik, seterusnya. Sebab diturunkan ayat. Apakah sebab Allah Ta'ala menurunkan ayat? Wal allazina hum fi salatihim khashi'un. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang tetap memelihara, orang-orang yang khusyuk dalam mengerjakan solat. Okey, hadis riwayat daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallam kana idza shalla rafa'a basarahu fis sama' ila sama'. Fa nazalat allazina hum fi salatihim khashi'un fataqta'a ra'sahu. Maksudnya Rasulullah SAW apabila beliau bersolat, beliau mengangkat matanya ke langit. Pernah berlaku Nabi ketika solat, maka mata Nabi itu, muka Nabi menghadap ke langit. Lalu turun ayat tadi, allazina hum fi salatihim khashi'un. Lalu Nabi pun menundukkan kepala dia. Nabi menunduk kepala dan pandang kepada tempat sujud. Pandang kepada tempat sujud, tuan-tuan. Macam tu. Kemudian Imam Sayuti dalam kitab Lubabun Nukul berkata, mengeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Sirin, kana sahaba yarfa'una absaruhum ila sama' fi shalah
fa nazalat allazina hum fi salatihim khashiun. Adalah para sahabat mengangkat mata-mata mereka ke langit ketika tengah sembahyang. Ada kalau para sahabat ni tengok ke langit kan. Mungkin dia fikir Tuhan ke langit kot. Tuhan ke langit, jadi pandanglah ke langit. Lalu turun ayat Allah Ta'ala menegurlah. Itu antara bentuk teguran kan. Macam tu. Turun ayat Quran, allazina hum fi salatihim khashiun. Maka turun ayat tadi lah. Macam tu. Boleh tuan-tuan? Baik. Baik, seterusnya. Apa benda tu ni? Hilang dah. Allazina hum fi salatihim khashiun. Sebenarnya telah mendapat kemenangan segala orang yang mukminin, iaitu orang yang ada mereka itu khusyuk, yang ini tetap anggotanya tatkala sembahyang hingga kepada akhir firman Allah Ta'ala, dan segala yang ada atas sembahyang mereka itu, lalu mereka melihara akan sembahyang tersebut, tuan-tuan. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal insana khuliqa aluwa. Susah lah. Jam jalan ke tak jalan? Jalan. Sikit lagi kan? Innal insana khuliqa aluwa. Iza masul syarru jazua. Wa iza masul khairu manua. Illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Surah Al-Ma'arij. Surah apa tuan-tuan? Surah Al-Ma'arij ayat 22 hingga 23. Maksudnya, innal insana khuliqa aluwa. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ini ciri-ciri yang ada pada manusia. Keluh kesah. Okay, manusia selalu keluh kesah. Tabiat dia macam itulah. Tabiat manusia ni macam tu. Memang keluh kesah. Kelang kabut, kan? Macam tu. Iza masahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa iza masahul khair manua. Dan apabila dia mendapat kebaikan, dia amat kedekut pula. Bila dapat kebaikan, dapat duit, dapat gaji, dapat duit, dapat gaji, dapat bonus, dapat apa je lah yang menggembirakan, lalu mereka kikir, kedekut. Wa iza masahul khairu manua. Jadi apabila ditimpa oleh oleh kebaikan, dapat sesuatu keuntungan, maka dia kikir, kedekut. Illal musallin, kecuali orang-orang yang bersembahyang. Allazina hum ala salatihim daimun, yang mana mereka itu orang-orang yang dalam sembahyang mereka itu daimun. Daimun maksudnya apa? Daimun maknanya tetap mengerjakan sembahyang, tetap mengerjakan sembahyang. Jadi orang-orang yang berperangai keluh kesah dan resah gelisah apabila ditimpa suatu musibah ataupun kecelakaan, dan orang-orang yang apabila mendapat kebaikan mereka tetap berbuat kebaikan, adalah terkeluar daripada orang-orang yang berkekalan memeliharanya. Kan? Ini ciri-ciri orang-orang lah, ciri-ciri ataupun manusia yang tidak mendapat kemenangan, tak mendapat keuntungan. Mana keluh kesah? Keluh kesah bila ditimpa musibah atau kecelakaan, kelang kabut, kan, bongi, marah, mengamuk, kan, menyalahkan takdir berada, menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Dia kata, kenapa tak kena pada orang lain? Kenapa aku yang kena? Kenapa keluarga aku yang kena? Kalau dia kena timpa oleh penyakit ke, penyakit berat lah, kanser kan, antara penyakit berat kanser kan, tumor kanser kan, tumor dalam kepala kan, benda yang berat tu, tumor kan, ada orang kena tumor kan, kepala selalu sakit dia, berat, macam nak pecah kepala kan, tumor dalam kepala, tu kan kena tembak laser kan, macam tu. Ataupun nak kena bedah ke, buka tempurung kepala, nak kena buang dia punya tu, maka dia salahkan takdir lah. Dia salahkan takdir. Kenapa aku yang kena? Kenapa orang lain tak kena? Nampak?
Dia akan jadi keluh kesah. Itu antara sifat-sifat yang ada pada manusia. Tabiat dia macam itulah. Tapi bila dia dapat kebaikan pula, dapat kesenangan pula, kedekut pula dia. Dapat bonus 3 bulan gaji. Segaji sebulan 5,000. 3 bulan gaji bonus dah berapa? 15,000 tak? Dia dapat gaji tu senyap kan? Senyap kan? Gaji dah masuk senyap kan? Macam tu. Bukan separuh orang tu gaji masuk dia berjoget. Berjoget. Tengok tak yang apa tu, yang kata negro tu kan, tengok tak? Masuk gaji dalam ATM card dalam bank dia pun berjoget lah. Macam tu. Baik. Jadi orang-orang yang perangai keluh kesah dan resah risau bila ditimpa suatu musibah atau kecelakaan, dan orang-orang yang apabila mendapat kebajikan mereka enggan membuat kebaikan, adalah terkeluar daripada orang-orang yang berkekalan meliharanya. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang benar-benar sembahyang itu, ialah mereka yang tidak merasa keluh kesah dan terkejut apabila ditimpa kesusahan. Jadi kalau kita betul-betul mendirikan solat, betul-betul kita menjaga solat kita, in case kalau berlaku apa-apa saja di luar solat, musibah, bala bencana pada kita, kemalangan, accident, kita tak akan keluh kesah kan? Mana itu semua ujian lah, dan redha lah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Walaupun ujian tu berat, ya, ujian ni macam-macam jenis. Ada ujian yang berat, ada ujian tak berat. Kan? Yalah, kemalangan jalan raya, accident, tak mati tapi koma. Kan masuk hospital, ICU. Koma kan? Tak sedar diri lah. Lepas tu dengan patah kaki lah, patah tangan dan sebagainya. Patah liuk lah macam tu. Kan? Itu ujian yang berat lah. Ujian yang berat. Kalau tak kena pada kita, mungkin kena keluarga kita, anak kita dan sebagainya. Itu sebabnya kita kena. Orang yang betul-betul mendirikan solat, kalau ikut dalam musannaf kata pengarang, dia kata dia tak akan keluh kesah dalam perkara tadi. Jadi Allah Ta'ala berfirman, sedangkan Allah Ta'ala berfirman bahawa orang-orang yang benar-benar sembahyang ialah mereka yang tidak merasa keluh kesah dan terkejut apabila ditimpa kesusahan, dan tidak memegang kebaikan yang datang untuk kepentingan diri sendiri. Sebaliknya dibelanjakannya kerana mencari keredaan Allah. Sebaliknya, kalau ada kelebihan pada diri dia, kalau kelebihan harta kan, dapat kata rezeki terpijak dan sebagainya, so belanjakanlah. Belanjakanlah ke jalan Allah Ta'ala. Buatlah kenduri kan. Kalau tak buat kenduri pun kata tapau lah. Betul Pak Aziz? Tapau lah, letaklah kat masjid tu tapau kan. Jadi orang balik kuliah kan, ambil lah. Malam ni anda makan? Tak ada, tapau tak? Tapau macam tu. Itu pun rezeki Allah Ta'ala kan. Macam tu. Rezeki lah. Kadang kita tahu siapa menyumbang, kadang tak tahu. Tak tahu pun siapa yang menyumbangkan kata tapau tu. Kita doakanlah kan, semoga dipanjangkan umur berat rezeki pada orang yang tapau tu. Kata tak? Lagipun sembahyang sebenar adalah dapat mencegah seorang pada perbuatan keji dan munkar. Sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ pengajian kita, tandakan. Senang besok. Saya pun kadang terlupa dah sampai muka surat berapa. Lupa lah. Sebab benda mengajar tempat lain. Banyak tempat mengajar. Lain-lain tempat mengajar, lain pula kitab dia. Lain pula muka surat dia. Jadi nak datang balik sini itu bulan lepas datang di sini, dah lupa dah. Tak tahu muka surat mana. Dah lupa muka surat mana. Macam ni ada kelas, malam besok tak ada, malam lusa dah ada kelas balik. Di tempat lain lah. Banyak tempat ada kuliah di Tampin. Di Tampin ada berapa tempat? Tampin ada 4 tempat. Surau 3.
Masjid satu Tampin. Di Rembau ni, Pegawai Rembau satu. Ke taman saya pun ada surau. Saya pun ajar juga sebulan 2 kali. Masjid Jami' Rembau sebulan 2 kali. Seremban lagi. Seremban banyak tempat juga. Seremban. Masjid yang baru ni ada penambahan lagi. Masjid Saidina Abu Bakar, Kampung Jijan. Jauh kan? Masjid Saidina Abu Bakar, Kampung Jijan. Dia nak sebulan 2 kali. Tapi jadual dia tu dah penuh. Dah Talina Ijaz. Jadi sebulan sekali je. Sebulan sekali. Jumaat Ahad malam Senin. Minggu ketiga. Ahad dan Senin minggu ketiga. Minggu ni kita start lah kuliah pertama, tuan-tuan. Baik, tu saja. Ada soalan tak sampai situ? Ada? Tak ada. Ustaz mana masih mengajar sini? Tadi jumpa dia tadi. Tadi ada Pengasar. Ustaz asar lah. Ustaz yang kuatnya sembahyang asar lah. Walaupun ada juga pendapat lain. Banyak pendapat sebenarnya. Dalam kitab ni lah banyak. Kitab Taqi' Wafi ni, Mati Musali ni mentakikkan kitab ni. Dia banyak pendapat lain. Kitab ni dia nak beli kena tengok dalam internet ada. Tapi yang tebal punya lah. Cetakan yang baru dia tebal, tapi isi sama. Ni pun pakai. Ni pakai. Ni satu lagi ni, tak busik tu ni. Ni satu lagi Hasyiah Musalli pula, benda tu Musalli juga. Ni ada 2 jilid yang ini. Disyarahkan sini lah. Ada 2 jilid. Macam tu. Dekat Negeri Sembilan tak ada jual. Dia tak ada jual. Kena order. Budak-budak yang mengaji Patani kan, order daripada dia orang. Mengaji yang duduk Kelantan order lah. Sekarang ni senang tu kan, online je. Online je. Kojap dah sampai. Kalau beli buku kat Shopee tu pun senang. Kat Shopee kan, transfer masuk duit je. 2-3 hari lepas itu datanglah buku ke rumah. Tuan apa buku tuan nak beli? Tengok dalam internet tu banyak jenis buku. Tak payah pergi kedai dah, tak payah cari kat kedai dah. Kadang tak ada masa nak cari kat kedai buku kan. Tengok Shopee tu, tengok buku agama, tengok dalam tu. Yang penting ada duit akaun. Klik je. Transfer duit 2-3 hari lepas itu buku sampai rumah. Sonang itu tuan sekarang ni. Macam tu. Habis InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'lum taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsir. Wasiyan ya fatai alim. Lawalala qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna lana ta'rifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jama'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tuzina yaumil qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.